Oke, kami dari kumpulan 6 dan tajuk kami adalah Adat Istiadat dan Perkawinan Etnik Murniong. Kumpulan saya terdiri daripada Amira binti Amirin, Afika binti Hasan, saya sendiri, Khairul Afik bin Mazlin, Nur Amira Alina binti Muhammad Emrul Asri, dan Farah Zaika binti Kamal Arifin. Maksud adat kebiasaannya secara umum dia adat keseluruhan bentuk kelakuan yang diwarisi turun-temurun dalam sesuatu masyarakat. Istiadat kegunaan dan cara sesuatu adat itu dipakai ialah fungsi adat istiadat dalam pembangunan budaya bangsa itu adalah perkara yang utama dalam apa jua pergerakan budaya bangsa. Adat istiadat menjadi warisan bangsa yang mencerminkan jati diri sesuatu masyarakat atau bangsa yang masih terus mengamalkannya. Seterusnya saya akan terus ke contoh adat istiadat etnik ini, gambar-gambar adat istiadat etnik Sabah. Oke, seterusnya Afik. Oke, contoh adat istiadat etnik Sabah adalah yang pertama Murut. Etnik Murut ialah etnik yang terbesar di Sabah dan biasanya dijumpai di pedalaman utara Borneo. Kataan Murut merujuk kepada kumpulan yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi. Bahasa Murut yang biasanya dipahami oleh itu Tagal, lebih menyerupai bahasa Kadazan Dusun. Adat istiadat etnik Murut yang pertama adalah adat perkawinan. Dari segi umur, lelaki akan berkawin pada umur 15 hingga 28 tahun, manakala perempuan berkawin pada umur 13 tahun. Adat seperti tinau dan berian sampai masih diamalkan hingga sekarang. Adat yang paling penting dan tertinggi dalam adat perkawinan Murut adalah Tagal, yaitu tinau, dan juga dikenali sebagai hantaran emas kawin. Adat berian sampai mati boleh dilakukan selepas 20 atau 30 tahun perkawinan mereka karena pembelajaan bagi adat ini dianggarkan sebanyak 20 hingga 30 ribu. Seterusnya, adat kelahiran. Pantang larang bagi adat kelahiran ialah bayi yang baru lahir tidak terus diberi nama bagi mengelakkan perkara buruk. Nama yang diberi berdasarkan alam semula jadi dan peristiwa tertentu. Dan ketiga, nama boleh ditukar jika terdapat nama yang sama kerap sakit atau meninggal dunia bagi mengelakkan perkara yang sama terjadi kepada dirinya. Next, seterusnya adalah adat kematian. Adat kematian mempunyai 3 proses, yaitu yang pertama semasa kematian. Semasa kematian, ahli keluarga akan memukul gong agar penduduk berhenti melakukan apa-apa. Jika tidak, penduduk kampung perlu memberi seekor kinjir kepada keluarga si mati. Yang kedua, pengebumian. Gong akan dibunyikan sepanjang perjalanan ke tapak pengebumian. Setelah selesai, mereka akan meraihkan dengan majlis makan-makan. Selepas pengebumian, ahli keluarga akan meletak potongan bara api dan apinya akan dikawal supaya si mati tidak dapat meniup bara api tersebut. Jika bara api tersebut mati, kemungkinan rumah mereka akan ditimpa musibah. Adat menolak bala juga turut diadakan bagi menentang kematian telah berakhir. Terusnya adalah adat perkawinan Murut. Yang pertama adalah majelis perkawinan akan berlangsung selama 5 hari. 3 hari di rumah pengantin perempuan dan 2 hari di rumah pengantin lelaki. Pengantin perempuan akan dihias cantik dan oleh sekumpulan wanita yang digelar tambunoi dan akan menggunakan baju asli Murut. Setelah 3 hari dalam perjalanan ke rumah pengantin laki, mereka akan diiringi dengan tigal, yaitu pukulan gong menandakan selamat jalan kepada mereka. Seterusnya, etnik Bajau. Oke, seterusnya etnik Bajau. Masyarakat Bajau merupakan salah satu kelompok pribumi Sabah yang mempunyai identiti tersendiri yang mempunyai pelbagai variasi dari segi budaya. Orang Bajau boleh dibagikan kepada 2, yaitu Bajau Pantai Barat dan orang Bajau Pantai Timur. Bajau mendapat nama melalui 2 imbuhan, yaitu Ba dan Jau, yang bermaksud jauh. Istilah Bajau lahir daripada masyarakat etnik itu sendiri, di mana kebanyakan mereka tinggal berjauhan. Seterusnya, adat perkawinan Bajau. Perkawinan kaum Bajau ni dia sedikit sama dengan Melayu di semenanjung Malaysia. Orang Melayu di semenanjung Malaysia. Ada 7 peringkat. Pertama ialah tilau-tilau dan mendon yang bermaksud merisik dan meminang. Kalau merisik dan meminang, orang tua akan memilih menantu dan sekiranya serasi, persiapan merisik akan diatur. Yang kedua, seruan iaitu bertunang. Majlis bertunang akan diadakan di rumah pengantin perempuan dan tempoh pertunangan serta perkawinan akan dibincangkan. Yang ketiga ialah norong iaitu menyerah hantaran. Menyerah hantaran ni macam hantaran
hantaran, dan ada dua hantaran, yaitu yang pertama, hantaran pertama dorang akan mengambil masa dalam 3 bulan untuk menghantar tu hantaran, dan yang kedua akan mengambil masa 3 atau sehari sebelum perkawinan. Yang keempat ialah mandi bedak, yaitu malam berinai. Kalau malam berinai, dorang akan diadakan secara kecil-kecilan dan akan dihadiri orang sekeluarga juga, keluarga yang terdekat sahaja, dan akan mengadakan muzik dan tarian tradisional sehingga pagi. Dan yang keempat, yang kelima, nikah dan sanding. Nikah dan sanding macam adat Melayu biasa juga, tapi sedikit berbeza. Ada yang sama, ada yang berbeza. Yang dorang akan, kalau pengantin lelaki, dorang akan naik di usungan, tapi itu untuk berketurunan datu, dan yang orang biasa akan naik di atas kuda. Dan selepas itu pengantin lelaki akan membatalkan wuduk untuk pengantin perempuan. Dan yang keenam yaitu yang keenam dengan ketujuh sama, dan ngendo dan ngendede, yang bermaksud menjemput pengantin perempuan ke rumah pihak lelaki dan menghantar semula kedua-dua pengantin ke rumah pihak perempuan. Seterusnya, ini adalah gambar adat perkawinan Bajau. Seterusnya ialah adat kematian. Apabila berlaku kematian, barangan si mati akan dikumpul, terutamanya pakaian atau baju akan diletak di dalam piring bersama hiasan bunga-bungaan. Dan apabila keranda diusung ke tanah, semua ahli keluarga si mati perlu lalu 3 kali di bawah keranda. Itu dipercayai untuk supaya si mati tidak mengingati keluarganya yang masih. Lepas itu, pengemumian tempat tidur yang lengkap disediakan untuk si mati. Macam bantal akan diletakkan di bahagian kepala, kiri, kanan tempat tidur, dan semua pakaian si mati diletakkan berhampiran tempat tidur tersebut. Ini pantang larang selepas kematian. Tidak boleh memecahkan barang seperti gelas atau mangkuk, dan tidak boleh membakar benda yang menjadi makanan macam daging. Dari hari pertama sehingga hari ke-7 rumah si mati tidak boleh dicuci, dan tidak boleh bersin di rumah si mati, dan tidak boleh melakukan kerja-kerja seperti menjahit baju, bertukang, kerana dorang percaya itu akan membawa sial. Adat kematian untuk Bajau suku Ubian. Suku Ubian adalah masyarakat terawal yang mendiami Pulau Bangi di bahagian Kudat di utara Sabah, serta di kawasan Sandakan dan Semporna di timur Sabah. Mengikut kepercayaan suku ini, jika korban tidak dilakukan untuk si mati, maka si mati tidak dapat ke padang mahsyar. Korban yang dimaksudkan tersebut ialah kuda. Dorang percaya dorang tak akan dapat ke padang mahsyar sebab tiada tunggangan dorang. Lepas tu tiada tunggangan si mati. Lepas tu terdapat 5 langkah, iaitu persediaan, memandikan kambing, menyerahkan hantaran korban, memakaikan kambing, menyembelih dan melapah daging. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada Farah. Oke, saya akan membentang tentang suku kaum Bugis. Suku Bugis dikenal sebagai suku yang sangat mempertahankan harga diri dan kebudayaannya. Suku Bugis memiliki adat dan kebudayaannya yang unik. Suku Bugis menetap kebanyakannya di pantai timur Sabah, yaitu di daerah Tawau, Punak, Semporna, dan Ladatu. Dari aspek sosial, suku kaum Bugis lebih terkenal dengan kerabat pangkat jenazah ataupun keturunan darah, dan mereka sangat mementingkan status individu dan persaudaraan sesama keluarga. Tempat permulaannya penerokaan Tawau oleh suku kaum Bugis ini yaitu pada tahun 1840, di mana tempat pertempatan awalnya di Ranggu, dan seterusnya mereka menerokai kawasan Tawau dan menjadikan Ranggu sebagai destinasi untuk berulang alik ke Indonesia sebagai pedagang. Ini adalah adat kelahiran bagi suku Bugis. Selepas kelahiran, bayi akan dilaungkan azan di telinga kanan bagi lelaki, manakala bagi bayi perempuan pula di sebelah kiri telinga bayi. Sembunyi akan ditanam ke dalam tin yang diletakkan bersama tulang ikan, buku, pensel, dan jarum. Empat peralatan ini membawa maksud tersendiri. Contohnya tulang ikan, di mana si anak tidak akan tercekik apabila makan ikan. Terusnya buku dan pensel membawa maksud si anak bijak belajar. Jarum membawa maksud si anak mempunyai pikiran yang tajam. Tebisan Al-Quran usia membawa maksud si anak lancar mengaji. Lubang akan digali dan ditutup dengan kelapa bulat yang dipasang dengan lilin yang marah. Bolehkan kira si anak sentiasa terang dan tajam. Proses yang kedua adalah caru-caru ataupun mempakatan. Ini merupakan upacara keselamatan sebagai tanda keselamatan kepada bayi yang baru lahir. Yang ketiga yaitu proses tompolo ataupun upacara pemberian nama, biasanya dilakukan pada hari ke-40 setelah bayi lahir. Yang
yaitu Majlis Akikah ataupun Masyarah, merupakan upacara penyembelihan kambing atau lembu. Menggunting beberapa helai imam, biasanya gunting hendaklah dibasahkan dengan air kelapa. Terusnya ada perkawinan bagi suku Bugis. Terdapat beberapa tahap dalam perkawinan beradat, yaitu proses yang pertama yaitu ataupun lamaran, yang kedua mepetwada ataupun kesepakatan pernikahan, ketiga mende ataupun naik duit, keempat matdupa ataupun mengundang. Yang keempat ini merupakan di mana alik dijemput untuk menghadiri majlis. Kelima adalah proses pembersihan mempelai sebelum selesai, dan akhirnya proses pendingan. Ini adalah contoh tarian suku kaum Bugis, yaitu tarian paboting, membawa masiri ataupun malu serta menjaga maruah, yang dikaitkan dengan kata-kata suku kaum Bugis. Cara lainnya adalah aja mumaelo nabatae tau akala ripapa nalerenge. Maksud terjemahannya, janganlah engkau mahu didahului orang menginjakkan kaki di hujung isian, ataupun janganlah engkau mahu didahului orang lain untuk mengambil rezeki. Next. Dan akhir sekali adalah adat kematian suku Bugis, di mana tetamu yang datang menziarahi keluarga si mati akan membawa sedekah ataupun sumbangan seperti uang, beras, dan kain. Bagian-bagian yang dilakukan ada 4 bagian, yaitu pajenekang ataupun menyiram air mandian mayat yang diiringi bacaan doa. Bagian kedua pasusina, menggosok bagian tubuh mayat. Bagian ketiga papina ataupun membersihkan alat kelamin si mayat. Dan yang terakhir maralui, menyiram air mandian jenazah dan mengudang mayat. Seterusnya mayat akan dirokok ataupun dikafankan oleh anggota keluarganya. Tebuleka ataupun usungan mayat yang diperbuat daripada bambu atau pohon pinang akan dilumur dengan darah hewan atau ayam yang disembelih untuk dijadikan tandre paru atau nasi ngubur amira. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai suku kaum Sungai. Suku ini sama seperti suku kaum yang lain. Suku ini pun mempunyai adat istiadat yang sesetengahnya masih diamalkan sehingga kini. Permulaan etnik Sungai ini adalah bermula pada tahun 1881 apabila Presiden pertama Sandakan, yaitu Sir William Bryan, menjalankan ekspedisi menyusur Sungai Kidapatangan sehingga ke kampung Imboh yang masih wujud pada ketika ini, dan beliau terserempak dengan sekumpulan masyarakat yang sudah bertamadun di situ dengan berkebolehan mendirikan pertempatan. Dan pada ketika itu disebabkan masalah komunikasi, beliau tidak mengetahui asal usul masyarakat tersebut dan telah menamakan kumpulan masyarakat ini dengan gelaran The River People. Semasa pemerintahan The British North Borneo Chartered Company, gelaran ini telah ditukar kepada orang Sungai dan kekal digunakan sehingga kini. Etnik Sungai menganut pahaman yang berbeza, ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, dan ada yang masih mengamalkan pahaman animisme. Etnik ini mengamalkan adat resam yang dipusakai daripada nenek moyang yang banyak menerima pengaruh animisme dan kini pengaruh Islam. Antara adat istiadat yang masih diamalkan ialah adat pemakaian pakaian tradisi etnik Sungai dan adat resam ataupun budaya perkawinan. Ini adalah contoh pakaian etnik suku kaum Sungai. Antara adat pemakaian pakaian tradisi ini, pakaian ini akan digunakan semasa majlis keramaian ataupun majlis perkawinan bagi menunjukkan keaslian pakaian etnik tersebut. Majlis keramaian contohnya etnik ini akan ada satu festival yang digelar festival Mengora Alingkat, yang mana festival ni wanita-wanita, gadis-gadis yang bersuku kaum Sungai ini akan memperagakan pakaian sungai mengikut etnik masing-masing. Macam sungai ini banyak jenis, macam Sungai Idaan, Sungai Sugut, Sungai Segama. So dorang akan peragakan pakaian mengikut jenis-jenis sungai itu, dan pemenang akan dipilih mengikut siapa yang fasih berbahasa sungai dan siapa yang berpakaian cantik. Itulah yang akan digelar Mengora Alingkat. Mengora Alingkat ni maksudnya perempuan cantik ataupun gadis cantik lah. Dan pakaian ni digunakan untuk menyambut tetamu dan pahlawan-pahlawan yang berjuang pada zaman dulu. Dan pakaian tradisi ini mempunyai pantang larang bagi lelaki. Lelaki yang memakai pakaian tradisi ini dan memakai singgol yang macam apa? Dia dipakai di kepala, dia macam yang orang sing punya tu yang gulung-gulung tu. Siapa
yang memakai singgol ni, sesiapa tidak akan boleh lalu di belakang si pemakai ni, sebab jika kita lalu di belakang si pemakai itu, kita akan muntah darah. Maksudnya lelaki yang memakai singgol ni dia mempunyai ilmu lah. Mengikut kepercayaan sungai ni, lelaki yang memakai singgol ni seorang yang berilmu dan kuat. Next adalah adat dan budaya perkawinan etnik sungai. Dia terbahagi pada 5. Pihak lelaki mencari jodoh, adat semasa naik meminang, adat sepanjang tempoh pertunangan, malam berinai dan upacara mutingkuang. Okay, first, pihak lelaki mencari jodoh. Pihak lelaki akan memberi isyarat kepada si pihak perempuan dengan memberi sama ada air, kayu atau jenis barangan dapur, pakaian, jenis alat solek sebanyak 2 kali, dan masuk kali ketiga, pihak perempuan akan bertanya kepada pihak lelaki mengenai tujuan mereka berbuat sedemikian. Sekiranya pihak lelaki tidak mempunyai apa-apa tujuan, hanya sekadar suka-suka, maka pihak lelaki akan didenda nilai 2 gong dan nilai wang sebanyak RM20 setiap 1 gong. Dan adat ni sebenarnya sekarang kurang diamalkan lah. Mungkin ada, tapi di kawasan yang betul-betul masih mengamalkan. Kedua, adat semasa naik meminang. Pihak lelaki harus menyediakan wang buka mulut sebanyak RM20. 1 beg pakaian lelaki akan ditinggalkan di rumah perempuan selama tempoh tunangan. Sebilah parang bersarung, golong kawat. Golong ni sebenarnya gelang lah. Golong ni dalam bahasa sungai, golong tu bermaksud gelang kawat dan sebentuk cincin. Semua barangan tersebut akan diberikan kepada pihak perempuan, dan wang buka mulut ni akan diberikan sebelum pihak lelaki memulakan perbincangan, dan apabila pihak perempuan menerima wang tersebut, barulah perbincangan dimulakan. Next. 3. Adat sepanjang tempoh pertunangan. Jika pihak lelaki memutuskan pertunangan tanpa ada masalah, lelaki tersebut akan didenda dan dikehendaki memberi 2 gong. Jika ada lelaki lain yang mengganggu pertunangan tersebut sehingga putus, maka si pengganggu akan dihukum dengan gong dan jumlah kerugian dalam tempoh pertunangan dan tidak boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Maksudnya mengikut etnik ni, kepercayaan dorang si pengganggu tu adalah seorang pengkhianat. Jadi dorang tidak akan terima si pengganggu tersebut. Lelaki atau perempuan tidak boleh menggunting rambut tanpa izin si perempuan atau lelaki. Jika adat ini dilanggar, mana-mana yang bersalah akan dikenakan sogit ataupun kelum gigi. Sogit ni kira denda lah juga. Next, lelaki atau perempuan tidak boleh pergi ke tempat keramaian kecuali dengan izin si tunang. Tujuan mereka berbuat begini adalah untuk menjaga maruah kedua-dua pihak lah. Itu mengikut dorang punya kepercayaan. Dan keempat, malam berinai, berlimbun. Upacara menyimpan atau memandikan bedak kepada pengantin dan meletak inai di jari tangan dan kaki pengantin. Kedua, menyediakan alat barangan dapur, dan barangan ni mesti yang jenis kaca untuk menyambut kedatangan pengantin lelaki. Setelah pihak lelaki sampai di kawasan rumah perempuan, mereka akan dikenakan denda, iaitu dikehendaki membuat perarakan rombongan mengelilingi rumah perempuan sebanyak 3 atau 7 kali pusingan. Selepas diijab kabul, pengantin lelaki akan masuk ke dalam bilik pengantin perempuan dan membawa sapu tangan yang digunakan semasa akad nikah. Untuk adat memusingkan sapu tangan di atas kepala pengantin perempuan sebanyak 3 kali, dan pengantin perempuan menyambutnya sebagai tanda rela menerima lelaki tersebut sebagai pasangannya yang sah. Next. Terakhir adalah upacara mutingkuang ataupun tingkuang. Upacara ni adalah dilakukan sebelum kedua-dua pengantin naik ke rumah pengantin lelaki, dan pihak lelaki haruslah membuat langkah selang ataupun langkah laut, menyediakan gadur keseruangan iaitu 1 tembaga dari tingkap, dan menyediakan sebilah parang tembaga atau selapa. Selapa ni tapak sirih, dan sebuah talam bersama dengan darah ayam, beras kuning dan ambiau selalu untuk tujuan sogi. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Amira Alina. Kaum dan dusun merupakan sebuah etnik pribumi
bumi yang menetap di pantai barat. Dan kawasan pedalaman dan kaum Kadazan Dusun sebenarnya dibentuk oleh dua kaum utama Sabah, iaitu Kadazan dan Dusun. Namun disebabkan persamaan bahasa, budaya dan situasi politik kaum Kadazan dengan kaum Dusun, maka satu istilah baru terbentuk. Kadazan Dusun mempunyai 27 suku kaum dan menggunakan pelbagai dialek dan bahasa. Adat resam kaum Kadazan Dusun ialah pesta keamatan atau tadau keamatan, iaitu menghormati Bombazun iaitu semangat padi, amalan tradisi sejak zaman berzaman yang biasa diadakan selepas selesai menuai padi, iaitu disambut sepanjang Dani. Hidangan yang popular semasa perayaan ialah meminum tapai atau kinomon, iaitu sejenis arak tradisional yang juga merupakan minuman tradisional. Kemudian persembahan dan pertandingan tarian Sumaza akan diadakan. Pemuncak perayaan ini ialah adanya peraduan Ratu Cantik atau dikenali sebagai Unduk Ngadau. Iaitu upacara perpaduan kaum yang dinamakan dengan menginahkan. Semua ahli keluarga dijemput. Upacara ini untuk menyembahyangkan arak iaitu Gampian Kinomol yang diketahui oleh mereka yang mahir dan dijalankan pada waktu malam. Setelah selesai, mereka mengambil bau atau telur untuk totongan bagi mengeluarkan bunyi menurut percayaan mereka ianya bertujuan untuk memperbaiki dunia. Upacara ini disambut oleh ahli keluarga selama 7 hari 7 malam berturut. Upacara Humaboy, upacara turun-temurun yang dilakukan apabila mereka membina rumah baru. Ianya melibatkan seorang boboh hizan iaitu dukun yang dipanggil oleh sebuah keluarga yang ingin mendirikan rumah. Boboh hizan dilantik bertujuan untuk menjampi rumah. Mantra akan dibaca dan air direnjit sekitar kawasan tapak rumah untuk menghalau roh-roh jahat yang dipercayai mendatangkan malapetaka atau dalam bahasa Kadazan Dusun disebut. Acara tersebut berterusan sehingga semua nas tapai yang diletakkan di atas daun adat perkahwinan iaitu proses perkahwinan kaum Kadazan Dusun terdapat itu merik, hinang, berenang dan berkait. Pertama ialah berisik. Pemberian sebentuk cincin daripada pihak lelaki untuk menandakan peminangan. Pihak lelaki melantik seorang lelaki dewasa iaitu bukan daripada keluarga terdekat lelaki. Segala urusan seperti urusan peminangan haruslah dilakukan pada wakil lelaki yang merisik hendaklah berjumpa dengan ibu bapa atau wakil kepada keluarga sekiranya ketiadaan ibu bapa. Risikan pertama dilakukan untuk mengetahui apakah sang perempuan itu sedang atau dirisik atau dalam pertunangan. Jika perempuan tersebut dalam pertunangan, maka risikan akan diberhentikan serta merta. Proses risikan juga akan terlalu sekiranya perempuan tersebut dirisik orang lain. Pertama, jika risikan pertama dibatalkan, maka risikan kedua dibatalkan. Yang kedua, jika risikan pertama dibatalkan, maka risikan kedua akan diteruskan. Contohnya macam ada dua orang lelaki yang merisik dalam satu masa. Jadi kalau yang first tu terjadi, yang kedua tu akan terbatal secara otomatik. Contohlah sebaliknya. Proses ini mengambil masa yang lama bertujuan mengenal pasti susunan keluarga lelaki tersebut untuk mengambil kemampuan dan pekerjaan lelaki tersebut. Seterusnya adalah proses meminang. Setelah risikan, pihak lelaki perlu membawa cincin pusaka tembaga pada waktu pagi yang mana dinamakan sebagai cincin menanti mimpi. Pada malam tersebut, mereka hendaklah berada dalam keadaan bersih dan cincin tersebut perlu disimpan di bawah bantal pihak perempuan. Salah seorang bakal suami maupun isteri perlu berdiri pada waktu malam itu juga. Terdapat 3 jenis keadaan mimpi iaitu berlainan mimpi, hampir serupa dan benar serupa. Untuk tunang pula, setelah selesai mesyuarat keluarga, ibu bapa perempuan akan memanggil semula pihak lelaki untuk memberitahu tentang keadaan mimpi mereka. Keputusan tersebut untuk memberitahu sama ada boleh bertunang dengan membayar sogit atau tidak boleh. Seterusnya, proses pertunangan dilakukan dengan perundingan antara pihak lelaki dengan ibu bapa mengenai syarat-syarat hantaran perkahwinan. Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada pelbagai jenis makanan, alat untuk adat istiadat dan barang untuk dipertemukan semangatnya. Untuk perkahwinan, tasur akan dibawa sendiri oleh pengantin pada hari ini. Selain itu, alat untuk adat istiadat iaitu tinol seperti canang, gong dan tajau yang juga dibawa. Sebuah tajau berisi tapai beras yang dinamakan lihing mesti dibawa pada hari. Lihing diminum beramai-ramai
ramai dalam upacara perkahwinan di rumah pengantin. Kita terdapat juga beberapa barangan lain yang turut dibawa untuk melengkapkan lagi majlis. Ini bergantung pada syarat yang dilakukan sewaktu menangkir majlis perkahwinan. Orang kadazan juga memakan masa selama 3 hari. Perkara yang paling penting ialah miyuhun, iaitu upacara menukar balanan. Kedua-dua pengantin akan menggumpali sebesar telur ayam sebelum ditukar dan dimakan. Okey, upacara miyuhun ini merupakan nazar dan menurut cara tradisional kaum Kadazan Dusun. Secara kesimpulan, masyarakat di Borneo memiliki warisan budaya yang sungguh unik, asli dan menarik. Justru itu, kami cuba untuk menyampaikan maklumat ini melalui dan pembentangan kami agar warisan budaya masyarakat di Sabah akan terus terpelihara dan kekalkan sebagai para penyelidik. Terima kasih.